Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan Imam, Tuan Azir, Tuan Bilal, AJK, Datuk-Datuk, sudah hadirin, ganggu ibu, bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi pengajian kita ini. Dan saya pun oleh sebab dah rakaman banyak keluar dalam YouTube, dah banyak kerap, saya terpaksa bukan berlapis tapi terpaksa berwaspada sebarang statement-statement yang saya keluar. Takut-takut nanti terlanjur perahu boleh undur, terlanjur cakap buruk padanya. Alhamdulillah, saya nampak dalam YouTube pun banyak keluar yang saya punya. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini saya akan membicarakan satu perkara yang berkaitan dengan amalan kita seharian. Kita terlalu banyak berdoa. Kita terasa macam doa kita Tuhan tak makbul. Kita berdoa untuk kekuatan orang Islam, tapi orang Islam makin lemah. Kita berdoa untuk perpaduan orang Islam makin berpecah. Kita berdoa semoga orang bukan Islam itu ditewaskan. Doa kita, Allah mansurna alal qaumil kafirin. Macam-macam lagi kita doa, tapi apa yang berlaku sebaliknya daripada apa yang kita doa. Jadi ini satu isu yang serius. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Iraq, tentulah para alim ulama, para awliya-nya telah berdoa tu. Orangnya lebih banyak daripada kita, tapi tetap tewas kepada kufar. Tak tewas pun kita kata dah dikuasai oleh kufar. Berlaku di Afghanistan, berlaku di Syria, dan sekarang ni pun mungkin keadaan seumpama itu sedang berlaku di Malaysia, tapi dalam bentuk kita sendiri, iaitu kita tewas di medan politik, kita tewas di medan ekonomi, kita berpecah belah dan sebagainya. Sedangkan doa kita terlalu banyak. Apakah Tuhan tak makbulkan doa kita atau macam mana? Tuan-tuan sekalian, berdoa kepada Tuhan ini ialah wajib sebenarnya. Bentuk-bentuk doa itu terpulang, tetapi berdoa kepada Tuhan adalah wajib. Sebab berdoa itu melambangkan pergantungan kita kepada Allah, melambangkan kita bertumangkan Allah dalam kehidupan kita, melambangkan tawakal kita kepada Allah. Itu wajib. Tapi hasil daripada doa itu satu perkara lain pula. Kalau tuan-tuan tengok perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran tu, kita berdoa ni banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, jawabkanlah kepada mereka, aku ni dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan menerima dan aku akan menyahut doa mereka apabila mereka berdoa kepada aku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka meminta dan berdoa kepada aku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk. Dari perintah Tuhan, mestilah minta kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memakbulkan doa, seolah-olahnya begitu. Tapi yang kita tengok sebaliknya. Kemudian kita tengok pada ayat yang lain pula. Surah Ghafir, surah yang ke-40 ayat 60, tuan-tuan tengok.
yang selalu dibaca oleh imam-imam waktu lepas salat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah, Tuhan kamu telah berkata, mohonlah, berdoalah kepada aku, pasti aku akan menerima doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takburkan diri untuk tidak beribadah kepada aku, termasuklah tidak berdoa kepada Allah. Sebab berdoa itu sebahagian daripada ibadah. Bahkan salat itu terjemahannya as-salatu al-ibadatu atau ad-du'a'u. As-salatu ad-du'a'u, equivalent bahasa Arab. Salat itu ialah doa. Jadi siapa yang mentakburkan dirinya tak nak mohon kepada Allah melalui doa dan lain-lain, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka dengan penuh kehinaan. Itu ayat kedua, bagaimana perintah Allah dengan seriusnya untuk kita berdoa kepada Dia. Kemudian itu semua orang terima. Saya akan sebut lagi sebab saya dah prepare tentang ayat-ayat ini. Kemudian Tuhan sebut lagi dalam ayat yang lain, surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 18. Sebelum sampai ke situ, timbul persoalan doa kita tidak makbul. Sedangkan dua ayat saya baca tadi, Tuhan kata Tuhan akan terima doa kita, berdoalah kepada aku dan berbagai-bagai. Tapi kita terasa tidak makbul. Saya nak baca ayat ini. Surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak terhitung, kamu tak mampu nak hitung. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini telah memberi satu jawapan secara tak langsung. Kita duk kata doa kita Tuhan tak makbul, tak makbul, tak makbul. Cuba kita tengok, Tuhan telah bagi nikmat kepada kita yang kita tak terbayang banyaknya. Kita hirup udara percuma, kita dapat air yang bersih percuma, kita beli itu kerana masalah dunia. Sedangkan di negara-negara Eropah macam Inggeris, saya tahu airnya percuma. Kita dapat cahaya matahari percuma. Kalau tidak dapat cahaya matahari tak boleh hidup. Tanah-tanah kita diberi kesuburan yang mudah. Tahu saja tanaman naik. Kita diberi tanah rizab Melayu sampai berapa puluh ribu ekar, tapi kita yang menjualnya. Nikmat terlalu banyak. Kamu yang, izinkan saya cakap dengan kasar sikit, kamu yang buta melihat nikmat Allah. Saya hidup 71 tahun, sikit sebanyak sakit dan berbagai-bagai, tapi nikmatnya terlalu banyak saya dapat. Mungkin daripada keseluruhan episod kehidupan saya itu, mungkin kalau saya sikit sebanyak masuk hospital, mungkin tak sampai pun 1 tahun. Bermakna 70 tahun lagi dalam nikmat Allah. Tapi sekali saja masuk hospital, lupa segala nikmat. Ini punca dia kata doanya Tuhan tak makbul. Dia nak kahwin dua, dia kata sebenarnya muda sampai ketua dia doa, tak pernah Tuhan makbul sebab isterinya penentang dia. Dia ambil spesifik. Tapi ada orang dia ada yang kahwin boleh katakan 99%, bermakna doanya dimakbulkan. Yang tak kahwin sikit, yang nak kahwin 2-3 tu ekstra itu boleh jadi contoh. Jadi dengan sebab itu, kalau kita lihat nikmat Allah tak terhingga, kesuburan tanah automatik. Kita dalam PKP baru ni, gaji semua alhamdulillah berjalan elok, terutama orang yang bekerja dengan kerajaan. Itu satu nikmat. Tetapi orang lupa tentang itu. Dia ambil titik bengik tentang nak menyalahkan pihak lain. Contribution fund tu tak betul begitu begini, tapi dia setiap bulan pensionnya 4-5 ribu dapat, dia tak kira. Kalaulah terhalang sebab kerjaan dah teruk bajet pada waktu tu misalnya, tapi kita tak nampak. Maka dengan sebab itu Tuhan kata, kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu tak terbilang banyak sangat, tetapi Allah ampun kepada kamu, makna Allah tak marah kepada kamu walaupun kamu tak mengakui nikmat Allah. Itu maksudnya, kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu ayat yang lain, surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 34. Ini lagi-lagi clear ni.
Bahkan Tuhan kutuk pula orang yang lupa nikmat ini. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Tuhan memberi kepada apa semua yang kamu minta. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu membilang nikmat Allah, kamu tak terhingga. Itu maksudnya. Kita dah ambil yang tak dapat, kita tak bilang yang dah kita dapat banyak. Sebab itu Tuhan kata, apa yang Tuhan minta aku dah bagi secara umumnya. Saya mengasai kehidupan saya hampir 100%, doa saya Tuhan makbul. Saya kata gitu seolah-olahnya. Tapi kita gagal melihat berbagai-bagai nikmat, kita tak anggap itu sebagai nikmat. Kita nampak satu dua yang kita tak berjaya itu sebagai Tuhan tak makbulkan doa kita. Ini masalahnya. Jadi kalau kamu menghitung wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, ya sama-sama macam ayat tadi. Jadi kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung banyaknya. Tapi innal insana lazalumun kafar. Ini puncanya. Tetapi manusia ni tabiatnya dia zalim kepada dirinya dan dia kufur. Zalim maknanya dia tak mengakui nikmat, bahkan dia kecewa pula satu permohonannya dia tak dapat sedangkan lain dia dapat. Dia zalim kepada diri dia, menyebabkan kemurkaan Allah, masuk ke neraka. Ada orang yang dapat macam-macam dah kontrak, tapi satu tak dapat, maki hamun. Itu semua gagal melihat nikmat. Jadi manusia ni zalim sini lawan kepada adil. Tak patutlah kamu buat macam itu maknanya. Sebab zalim lawannya adil. Tak patut kamu bertindak demikian. Kamu tak nampak nikmat Tuhan itu. Kamu duk nampak satu dua. Tuhan sebut kafar. Tabiat manusia itu kafar. Kafar ni kufur, nafi nikmat. Tabiat kita nafi nikmat. Kita tak mengakui nikmat. Macam ada keluar dalam viral, apabila Tuhan Nabi ditunjukkan ahli neraka tu banyak perempuan. Apa sebab tanya? Nabi menjawab, terjemahannya saya sebut secara ringkas. Kerana orang perempuan ni sekali saja dia tak dapat apa yang dia nak, dia nafikan kebaikan suaminya sepanjang hayat. Suami saya tu tak guna, tak pernah bagi apa pada saya. Kira-kira sekali miss. Yalah. Jadi yang ini jadi persoalannya. Sebab dia tak nampak segala nikmat yang banyak yang Tuhan sebut, tapi dia nampak yang satu dua dia tak dapat tu. Macam sakit lah, duduk sampai 70 tahun, masuk hospital sekali-sekala dan mengeluh, kecewa. Tapi yang sihat, segar 68 tahun, 69 tahun dia tak fikir. Kalau sampai tak ada sakit sama sekali, tak usah jadi manusia, jadi robot, baru tak sakit. Kalau sudah manusia mesti sakit. Sebab itu sakit itu sebagai kafar, pelindung dosa, penghapus dosa. Apa erti sabar? Apa berarti redha? Sebab nak menerima keadaan-keadaan yang sikit sebanyak kita nampak macam negatif, ya tak? Tapi sebenarnya tidak. Bahkan bagi orang yang betul-betul mukmin mengikut satu hadis, ma'ajabal mu'min kullu lahu khair. Alangkah baiknya seorang mukmin ni semua yang berlaku pada dia baik. Apabila dapat nikmat, alhamdulillah dia syukur. Syukur itu lawan kufur. Kufur itu syukur itu lawan dia kufur. Apabila dia dapat nikmat, dia syukur, alhamdulillah. Dia infak sebagai simbol syukur dia. Sebab ikut Imam Al-Ghazali atau ulama sebut, bukti syukur ada 3. Mengakui dengan hati tentang nikmat itu, lafaz dengan mulut dengan banyak alhamdulillah, banyak tasbih, banyak puji Allah. Dan yang ketiganya, dia membalas balik nikmat Allah itu dengan berinfak, membuat bakti dan sebagainya. Itu simbol syukur. Tetapi semua yang berlaku pada mukmin macam itu baik. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau dapat bala, dia redha dan dia sabar, itu juga baik. Tapi bagi yang tak mukmin, yang tak beriman atau yang munafik, dapat nikmat dia takbur dirinya. Dia angkuh ini ai punya. Sekat doa saja. Ayah ai berdoa daripada muda sampai ketua, apa yang dia dapat? Ai tak pernah doa pun, ini yang ai dapat. Itu yang tak beriman, yang munafik. Itu kalau dia dapat nikmat. Kalau dia dapat bala, maki, hamun, kecewa, salah orang itu, salah orang ini, putus. Kalau bukan Islam sampai bunuh diri pun ada.
Dia tak nampak dia duduklah nikmat. Sekali saja dia kecewa, bunuh diri. Ini manusia sebab Tuhan sebut innal insana lazalumun kafar. Wal'ayazubillah. Jangan kita masuk manusia-manusia macam ini. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita mesti banyak bersyukur sebagai bukti kita mengakui nikmat tu banyak. Walaupun kita gagal menilai itu nikmat bagi mereka-mereka yang saya sebut tadi. Tuhan telah tegaskan hal ini dengan ayat Quran yang selalu dibaca oleh kebanyakan orang dalam ceramah. Surah Ibrahim juga ayat yang ke-7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memberi proclamation atau Allah mengisytiharkan kepada kamu. Kalau kamu bersyukur, macam saya kata tadi, pasti Tuhan tambah. Lam sini li ta'lil atau li ta'yid. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah pada kamu. Banyaklah kita dengar orang yang bersyukur dengan bagi infak, lagi bertambah rezeki dia. Kontraktor apabila dia bagi buat lagi kebajikan lagi banyak, lagi dapat kontrak yang baru tanpa kipas, tanpa bagi ke bawah pun. Track record itu simbol syukur. Tuhan tambah lagi kawarakan kepada orang yang bersyukur. Dia disukai oleh orang kerana sikap pemurahnya. Itu maksud Tuhan tambah sini. Bukan kita duit tu dengan sendiri bertambah. Keberkatannya dia dielakkan daripada penipuan dan sebagainya. Tuhan akan tambah dengan berbagai-bagai bentuk. Wala in kafartum, sebaliknya kalau kamu kufur bermakna menafikan nikmat Allah. Inna azabi lasyadid. Ada dua pengertian. Azab di akhirat pastilah. Kamu tak syukur pada kamu kufur, neraka lah tempatnya. Di dunia, bagi mereka yang tak bersyukur ini, mai panggil angkuhnya, takbutnya, tak mengakui, orang pun menyampah dengan dia. Banyak orang kaya yang orang menyampah dengan dia, egonya. Orang tak terima dia. Walaupun dia nampak kaya, dia nampak, kita nampak hebat, tapi apabila kita menyelami daripada dekat kehidupannya, penuh dengan perkara-perkara yang tidak mengembirakan. Tapi dia tak sedar punca itu kerana dia tidak bersyukur. Ada dua orang jutawan, satu disukai dan dipuji, satu dibenci dan dia apa sebab? Dua sama-sama ada. Tetapi yang bersyukur kepada nikmatnya, dia berbelanja untuk buat masjid, dia buat begitu, dia buat begini bagi anak yatim, orang sebut di mulut orang. Itu maksud tambah juga. Tapi bagi yang kedekut, yang bakhil, pendedahan, semua keburukan-keburukan dia dedahkan satu persatu. Kadang-kadang tak berbaloi dengan apa yang dia dapat itu dengan pendedahan yang dibuat oleh orang. Maka azab di dunia pun Tuhan telah impose kepada dia. Di akhirat tambah-tambah lagi. Wallahu a'lam. Itu maksud tafsir ayat ini. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena melihat Tuhan makbul atau tidak doa kita, kena melihat dalam perspektif yang luas begini. Jangan melihat dia nak kahwin dua tak boleh, dia nak naik jadi jusa tak dapat, dia masuk wakil ayat dalam madah tapi nak jadi menteri tak boleh. Dia ambil satu-satu macam itu, maka semua dia nampak negatif. Macam doa sihat, kebanyakan kita sihat, sekali-sekala sakit, maka dia nampak yang sakit ini Tuhan tak makbulkan doa. Itulah puncanya manusia, dia zalim dan dia nafikan nikmat Allah. Dosa yang besar tuan-tuan sekalian, kufur nikmat ini. Sebab tu perkataan kafir itu, dia tutup, tidak beriman pun dikira juga dia kufur. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu tentang syukur itu sebagai lambang dia mengakui nikmat-nikmat Allah. Kemudian kalau tuan-tuan tengok surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 53. Ini masuk kepada, kalaulah kita rasa nikmat atau doa kita tu Tuhan tak makbulkan, tentu ada something wrong dalam sikap hidup kita. Ini saya nak baca ayat ini. Tuan rojok surah Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
wa anna Allaha sami'un alim. Saya nak tulis ayat ni dengan tangan jadi lambat je, saya tanda Al-Quran je lah. Oh, saya baca ayat ni, yang ayat tu nanti saya kemudiankan sikit. Ambil ayat yang lebih awal yang hampir semakna dengan dia. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 11. Sebelum saya nak sampai ayat yang tadi, saya terlangkah satu. Saya buat numbering dah ni. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak tokoh-tokoh kita pun menyebut ayat ni, walaupun mereka tak pandai dalam ayat Al-Qurannya, maka terjemah dalam bahasa Melayu. Banyak ada tokoh-tokoh yang sebut. Saya tak boleh sebut di sini sebab di rakam ni payah. Sebut-sebut nama orang ni tak elok. Walaupun benda tu elok, tapi kita elakkanlah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Bermakna Tuhan telah memberikan kita dengan raw material. Bagi tanah yang subur, tidaklah automatik mengeluarkan buah, kamulah kena tanam. Tuhan telah memberikan kita air yang cantik, sungai yang elok, semula jadi. Kamu jagalah air yang bersih, janganlah kamu pollutkan air itu dengan kelang dan berbagai-bagainya. Maka puncanya kamu yang nak mengubah daripada keadaan kepada keadaan itu kamu. Kamu nak nikmat, janganlah direct benda tu terus nikmat. Ada air di depan saya ni, terus naik ke mulut saya, hilang dahaga. Saya lah kena minum, saya lah kena berusaha. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan sekalian, dengan jelas menunjukkan usaha dan ikhtiar itu ke atas kamu. Tuhan telah menyediakan apa yang ada pada kamu dengan raw material dan berbagai-bagai. Kamu yang mesti mengubah. Kita katakan macam negeri-negeri yang bergantung pada industri, macam Jerman, dia 1550 bilion tahunan dia pendapatannya melalui ekspor sahaja. Tapi Perdana Menteri Macron tu pakai baju 10 tahun dulu, keluar viral kan, kita tengok. Sebab apa? Dia menggunakan apa yang Tuhan bagi, besi Tuhan bagi, menjadi pengeluar motorcar yang terbaik di dunia. Kaya raya dengan ekspor. Mana ada negeri Islam yang kaya dengan ekspor kalau tidak ada minyak? Minyak apa Tuhan bagi, tapi dia boleh ekspor minyak tulis. Tapi bagi barat pula ambil minyak tu buat berbagai-bagai minyak yang lain. Jadi itu maksudnya, dia mengubah apa yang Tuhan bagi. Bukan mengubah, maknanya dia memproses, mengusahakan supaya benda tu bertambah, maka jadi nikmatnya bergana-gana bertambah. Macam orang kata, kalau kita nak bantu orang miskin, jangan bagi ikan, bagilah pancing kepada dia. Kalau bagi ikan, habislah. Jadi bagi pancing dia usaha, jadi boleh dapat. Itu contoh kecil. Jadi menunjukkan di situ Tuhan tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Tapi ingat, wa idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki sesuatu kaum itu ditimpa keburukan, fala maraddalah, tidak ada siapa yang boleh menolaknya. Ini yang kita tanggung yang ni. Wa ma lahum min dunihi min walid, tidak ada siapa selain daripada Allah yang boleh menguasai tentang hal ini semua. Akibat daripada sikap kita yang berbagai-bagai, maka kita tanggung akibatnya. Itu tuan-tuan sekalian, bagaimana kita kena menilai sejauh mana doa kita setimpal dengan apa yang kita buat. Macam sekarang ni, kita berdoa untuk kekuatan. Semua amalan kita bawa pada kelemahan. Kita kata perpaduan itu menjamin kekuatan, tapi semua kita sampai ke pemimpin atasan membawa kepada perpecahan umat. Jadi tiba-tiba kita nak kita kuat, automatik je kuat walaupun berpecah belah. Tak boleh lah. Wa in tanaza'u fatafshalu. Kalau kamu bersengketa, kamu gagal. Tuhan sebut dah dengan jelas. Jadi kalau sebab tu kita tak buat, iaitu bersatu padu, tiba-tiba kita nak kejayaan, berdoa lain, cakap lain. Ini masalah kita. Mengapa kalau kita terasa ada doa-doa kita yang tidak dimakbulkan? Tetapi malangnya, kita tak nampak kesalahan kita, kita nampak makbul, doa kita tidak dimakbulkan. Inilah masalah yang paling serius yang sedang melanda umat Islam. Secara global pun macam itu, secara lokal pun macam itu.
Kita mengutuk berbagai-bagai pemimpin di dunia Arab sana tentang bagaimana kerenah mereka. Kau tengok bagaimana Perdana Menteri New Zealand pergi berjumpa dengan jurnalis yang datang nak jumpa dia, hanya dia buat motokar sendiri. Orang tak tahu kata dia Perdana Menteri pun, sedangkan itu yang jurnalis nak jumpa dengan dia pergi ambil sendiri, tidak ada siapa bodyguard. Termasuklah Merkel Jerman itu, dia pergi mana pakai baju, jurnalis kata aku nampak baju itulah 10 tahun dulu. Dia kata aku bukan berkhidmat untuk aku, tapi aku khidmat untuk negeri Jerman. Tapi orang kita simbol kemewahan sampai ke jamban pun mungkin ada warna emas. Di negeri mana? Di negeri-negeri orang Islam. Oh kononnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Oh dia baca ayat tu. Sesungguhnya nikmat Allah kamu naklah nyatakan. Tapi nyatakan dalam bentuk israf macam itu, nyatakan dalam bentuk pembaziran macam itu, bukan termasuk dalam ayat hadis, bahkan berbangga-bangga dan beriak-riak pula. Tapi dia mentafsirkan begitu apa. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok nasib yang kita tanggung sekarang ini, bukan doa kita tidak makbulkan, tetapi lebih berbentuk kita doa lain, kita buat lain. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu bercakap sesuatu tapi kamu tak buat seperti itu? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat buruk dan amat dimurkai oleh Allah kalau kamu bercakap saja kamu tak buat. Inilah senario orang Islam secara umumnya di dunia dan di peringkat lokal kita. Minta maaf kalau benda ini menyentuh, tapi saya menyentuh secara umum. Beginilah keadaan kita. Kita mentafsirkan agama untuk justify apa yang kita buat, walaupun tidak mencapai matlamat betul atau tidak macam itu. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, selagi sikap kita macam itu, kita nak hasil, tetapi apa perbuatan kita bukan menuju ke arah hasil itu mimpi di siang hari. Wa anna Allah sami'un alim, kerana Tuhan maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, apa yang kita buat hasilnya kita yang pungut, sama ada benda tu baik atau buruk. Apa yang kita buat mesti hasilnya kita dapat, baik atau buruk. Jadi kalau kita buat ke arah perpecahan, hasilnya perpecahan. Janganlah kita buat ke arah perpecahan, kita hasilnya kekuatan. Mana ada. Kita nak keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah Tuhan kami, mintalah keselamatan pada agama. Tapi kita yang membuat berbagai-bagai sikap yang melemah-lemahkan agama Islam sendiri. Wa afiatan fil jasadi, mintalah sihatkan tubuh badan, tapi kita yang tak jaga kesihatan, tak ikut PKP misalnya. Kalau berbagai-bagai keadaan, darah tinggi punca apa? Kerana makan tak kawal, tension berlebih-lebihan, kemudian hilang kekuatan kita. Wa tazhabari hukum fatafshalu wa tazhabari hukum wa in tanaza'u fatafshalu. Kalau kamu berpecah belah, kamu gagal. Wa tazhabari hukum, akan hilang segala kekuatan kamu. Kita sekarang ni berbagai-bagai kekuatan kita sedang terhakis di bumi Malaysia yang kita sayang ini. Jumlah kita 60% atau 65% tidak tergambar dalam realiti sebenarnya. Kerana kita berpecah belah, kita sendiri yang jual kepentingan orang Islam, tapi kita berdoa untuk kekuatan. Ini problem utama orang Islam di peringkat global dan di peringkat lokal. Tuhan berfirman tentang apa yang kita buat, itu hasilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 286. Tuhan tidak membebankan seseorang melainkan Tuhan beri kelapangan kepada dia. Laha ma kasabat, bagi orang tu dia akan dapat yang baik. Apa yang dia buat yang baik, dia akan dapat hasilnya. Sebab perkataan Arab ni, kalau laha dia dapat kebaikan, kalau alaiha dia dapat keburukan. Alaiha ni dia bahasa Arab dia memang simple macam tu, for him and against him. Kalau dia buat yang baik, hasil dia dapat yang baik. Wa alaiha maktasabat, dan kalau dia buat benda yang buruk, hasil keburukan dia akan dapat. Di dunia dia akan dapat perpecahan, kerugian dan sebagainya. Di akhirat dia akan dapat siksaan Allah. Jadi kita berdoa, Rabbana la tu'akhizna, ya Allah Tuhan kami, janganlah hukum kami, janganlah seksa kami,
nasina, dia kalau kami terlupa. Kalau kita terlupa tak sengaja tak apa. Au akhtana, atau kita tersilap. Bacalah ayat tu sampai ke habis. Tapi yang saya nak petik di bahagian itu saja, sebab banyak lagi yang lain. Jadi yang baik kita buat, hasilnya kepada kita juga. Yang buruk kita buat, keburukan kepada kita juga. Kalau di dunia, hasil kebaikan yang kita buat tu, katalah kita bersatu padu, maka kita kuat hasilnya. Kalau di dunia, kalau kita buat yang berpecah belah, keburukan kita dapat perpecahan di dunia. Di akhirat, siksa Allah. Itu keadaannya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita asyik mengeluh saja doa kita, Tuhan tak makbul, tapi cakap kita lain, kita buat lain, inilah masalah serius di negara umat Islam. Ada satu exhibition dibuat di London pada tahun berapa saya tak ingat. Exhibition oleh orang Islam, pameran buku. Maka tetamu-tetamu atau orang yang pergi mengunjungi itu banyaklah. Kemudian satu penjual ini tengok satu pengunjung daripada orang Eropah, dia pergi tanyalah apa yang dia nak, pilih dari mana buku dan sebagainya. Dia tanya orang tu nak mengenai Islam. Tetamu ni jawab, saya dah ada semua ni, saya banyak, saya tahu dah. Tapi saya nasihatkan, sampai bila kamu hanya nak mendedahkan hebatnya Islam ni dalam buku je? Sampai bila kamu nak membuktikan hebatnya Islam ni dalam buku, dalam penulisan saja, atau dalam ceramah-ceramah saja macam saya ni misalnya? Tetapi kamu tidak terjemahkan hebatnya Islam tu di negeri kamu, di negara kamu, di kampung halaman kamu. Buktikan apa kehebatan Islam, yang agama yang sempurna, agama perpaduan, agama toleran, agama yang rahmat sebagainya. Buktikan realiti. Kalau kamu tak dapat buktikan begitu, kamu baliklah, tak usah buat pameran ni lah. Habis kawan tu terpinga-pinga, tak boleh kata apa. Dia kata, tak usahlah lihat apa yang ada di negeri Arab, atau tak usahlah lihat apa yang ada di dunia Islam. Tengok dalam buku ni. Oh, kalau gitu kamu, agama ni untuk dibaca aja lah, bukan untuk dihayati. Untuk jadikan knowledge, bahan bacaan saja, bukan untuk kamu amalkan dalam hidup kamu ya. Dengan persoalan-persoalan gini gulung tikar. Itu sikap. Ini tempelak orang kepada sikap orang Islam. Apabila kita tidak berada dalam keadaan yang dikehendaki oleh Islam, tiba-tiba kita mengeluh, maka kita cari escapism, mengatakan Tuhan tak doa makbul kita. Inilah sikapnya yang paling teruk. Saya sendiri, saya cakap betul, saya pegang pada doa, memang pegang, sebab itu asas akidah juga sebahagian. Tetapi saya taklah doa-doa sampai saya selarikan dengan tindak tanduk saya. Saya cuba sebaik mungkin. Saya tak boleh ulas di sini. Isteri saya yang tahu rekod kehidupan saya daripada muda sampai sekarang, saya tahulah. Saya tak pernah miss ambil ubat darah tinggi daripada tahun 80 sampai sekarang, walaupun satu hari. Ada orang dia tak percaya pada ubat dia sekejap ambil, kejap tidak, kena stroke. Jadi selarikan pegangan kita dengan amalan kita. Saya berada di borderline dah kencing manis. Dah doktor dah suruh makan dalam 5-6 tahun dulu ubat kencing manis. Saya makan makan hypo. Oh, doktor kata mungkin cepat sangat kita bagi. Cuba berhenti elok. Dia diet lah. Saya tak ambil gula dah 5-6 tahun. Tak ambil langsung gula. Completely cut off from any raw sugar. Hanya madu sehari sekali 2 kali. Bukan senang nak tinggal gula, tapi saya terpaksa selarikan doa saya untuk elak daripada kencing manis dengan tingkah laku saya. Baru hasilnya alhamdulillah, bacaannya sekitar 5.5 dengan 6.5. Itu contoh kecil lah pada saya. Kepada orang lain contoh hebat lagi. Saya nak elak daripada bebanan hutang. Wa na'udzubika min ghalibatid daini wa qahrir rijal. Doa kita tu, ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bebanan hutang. Maka saya tak menanggung hutang dah hampir 20 tahun. Sebarang hutang saya elak. Mula-mula ada orang kata, bodoh lah ustaz tak ambil hutang. Saya kata ambil hutang tu lagi bodoh. Itu je jawapan saya. Saya tak boleh ulas tentang itu, nanti orang kata apa pula, dah cerita-cerita macam. Tapi nak buktikan, selarikan matlamat hidup kita, doa kita dengan tingkah laku kita. Kalau kita tak selarikan benda begitu, kita tak akan dapat hasilnya. Kalau tak di pecah royong, tak akan dapat sakunya. Saya tak ingat dia punya pepatah tu. Kemudian nak membuktikan kata benda tu begitu, Tuhan sebut dalam ayat saya dah baca tadi, ayat yang lain pula membuktikan kata usaha dan ikhtiar ni penting untuk mencapai doa kita.
Tuhan buka surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 32. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Ini cukup clear. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Ayat yang perfect 100% memenuhi apa yang kita cakap pagi ini. Bagi laki-laki yang berusaha, dia akan dapat mengikut apa yang dia usaha. Begitu bagi perempuan yang berusaha, dia akan dapat mengikut apa yang dia usaha. Maka mintalah kamu kepada Allah berbagai-bagai kelebihan yang Tuhan sediakan di dunia ini. Mintalah. Usahalah, maknanya sekali berusaha dan mintalah. Dia sebut sini berusaha dulu. Dia akan dapat mengikut apa yang dia usaha. Maka berdoalah kepada Allah. Dia tak kata berdoa, tak apalah kita dulu kemudian, tapi didulukan berusaha, lepas tu berdoalah kamu kepada Allah. Kerana Allah itu Maha mengetahui di atas segala-galanya. Maka dengan sebab itu, kita perlu dah mengubah mentaliti kebanyakan orang Islam ni. Doa, semua doa. Saya tak nafikan keperluan doa, tapi kalau kita terasa doa tak dimakbulkan, something wrong with our actions which are against our doa. Itu puncanya. Saya nak baca lagi ayat-ayat yang boleh menyokong tentang hal-hal begini. Tuan-tuan tengok surah At-Talaq, surah yang ke-65. Ayat yang popular, ayat 1000 dinar orang baca selalu tu. Ya tak? Ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan akan memberikan pelepasan, way out, penyelesaian dalam hidupnya. Bertakwa sini termasuklah berdoa. Bukan berdoa sebahagian daripada bertakwa. Memang tu baca bab takwa. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia, Tuhan memberi rezeki kepada dia tanpa diduganya. Banyak dah. I tak sangka lah I boleh dapat. Macam-macam kita dengar macam ini. Oh, yang berdoa siang malam tak dapat, tapi dia sikit-sikit tapi dapat. Sebab dia jadikan takwa dia sebagai asas. Dengan berimannya, doa sebagai komponen daripada takwa dia, maka Tuhan memberikan rezeki dia tanpa diduganya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila dia dah berusaha semuanya, dia bertawakal kepada Allah, itu cukup pada dia. Tak payah lagi dah nak bagi under table ke, on table ke, nak payah nak ada kipas-kipas, tak payah lagi dah. Itu makna dia. Kalau kamu bertawakal kepada Allah, cukup memadai kepada kamu. Innallaha balighu amrihi. Kerana Allah pasti boleh melakukan apa yang dia nak buat, pasti dia boleh buat. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kerana Allah telah menentukan setiap sesuatu tu ada kadar yang dia nak bagi, mengikut ketentuan Allah. Ayat yang selalu kita baca, tapi kita baca saja je, hiasan di pintu. Tapi sejauh mana kita berada di atas ayat ini, satu soalan yang cukup susah nak dijawab. Ayat yang terakhir saya nak sebut, tuan-tuan tengok surah An-Nahl, lagi surah yang ke-16 ayat 97. Kebahagiaan kita di dunia dan semuanya bergantung kepada apa yang kita usahakan. Dia tak kata doa bahagia aja. Tuan baca ayat ke-97. Man amila salihan min zakarin aw unsa. Sesiapa yang buat benda yang baik, buat merangkumi amal kebajikan dan juga usaha ikhtiar termasuk, sama ada laki-laki atau perempuan, min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, tapi dengan syarat dia beriman. Kalau buat baik saya tak beriman, tu sekular ataupun orang yang free thinker tu lain. Dia buat baik tapi dia tak beriman, itu kemanusiaan. Kita bukan setakat kemanusiaan, ketuhanan plus kemanusiaan. Keimanan kita ketuhanan. Falanuhyiyannahu fa ijabiyah. Pasti kami memberikannya kehidupan. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Pasti kami memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Mana kehidupan yang bahagia. Kehidupan di sini maksudnya kehidupan di dunia. Tuhan pastikan kehidupan yang baik di dunia ini bergantung pada amal soleh yang kita buat dan keimanan yang kita buat, termasuk doa. Walanajziyannahum ajrahum, dan pasti kami akan membalaskan kepada mereka ganjaran. Itu di ganjaran akhirat.
bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik lagi daripada apa yang mereka buat di dunia. Kalau dah di dunia pun dia dah berjaya, dah dia hidup aman bahagia, dah dengan doa tadi, di akhirat lebih lagi. Ayat ini peganglah tuan-tuan, bagaimana buat baik termasuk berdoa, dan kita berpegang tu dengan buat-buatan baik dan juga keimanan kita. Tuhan janjikan kebahagiaan di dunia dan ganjaran di akhirat yang terjamin. Sebelum saya berhenti, saya nak sebut sikit sebanyak apa punca doa kita tak dimakbulkan. Kalaulah kita rasa banyak doa kita tak makbulkan, saya nak bawa ni komen ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab hadis ni, tentang dia bagi sebab-sebab mengapa kita rasa doa kita tidak dimakbulkan. Dia bagi ada 7 sebab oleh Ja'far bin Al-Burqan yang dia mentafsirkan berbagai-bagai hadis, berbagai-bagai ayat Quran yang tentang doa ini. Dia bagi 7 sebab mengapa doa kita tak dimakbulkan. Dia sebut ini seolah-olahnya Allah berkata kepada manusia seolah yang begitu. Ini cakap ulama. Wakil dari ba'dil ulama, ba'dil hukama, orang yang bijak pandai. Kita berdoa tapi kita rasa tidak dimakbulkan, sedangkan Tuhan suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Apa sebab? Kerana kita mempunyai 7 perangai yang tak elok. Apa dia? Yang pertamanya, kamu membuat Allah murka kepada kamu. Kamu membuat sesuatu perkara yang Tuhan tak redha. Kamu membuat perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah kepada kamu. Kamu tak bertaubat, kamu tak insaf. Banyak macam itu. Kamu tak bertaubat dan kamu tak insaf di atas apa keterlanjuran kamu. Banyak macam itu. Itu nombor 1. Yang kedua, kamu mengakui kami ni hamba Allah semuanya, tapi tingkah laku kamu, perangai kamu bukan sebagai seorang hamba. Bahkan kamu bertindak, kamu tuan mengatasi orang lain. Dia ke seorang hamba kena patuh sepenuhnya apa yang Tuhan suruh, melakukan apa yang Tuhan suruh sepenuhnya, tinggalkan apa yang Tuhan tegah sepenuhnya. Kita berada di mana sekarang ni? Hal ini tentu jawab sendirilah. Tiba-tiba kita nak doa kita dimakbulkan. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran siang malam berkali-kali habis, tapi sejauh mana kamu mengkaji Al-Quran itu, ajarannya? Sejauh mana kamu telah fikirkan segala berbagai-bagai fenomena yang ada dalam Al-Quran tentang kehebatan alam ini sebagai tanda ulil albab. Tanda Tuhan sebut ayatin li ulil albab, keindahan dan berbagai-bagai kecanggihan alam ini petanda kepada mereka yang bijak bestari. Sejauh mana kamu fikirkan itu? Dan sejauh mana kamu membawa Al-Quran itu kepada kamu membesarkan Allah setelah kamu mengkaji fenomena yang disebutkan dalam Al-Quran? Yang keempatnya, mengapa doa kamu tak dimakbulkan? Kamu mengakui kamu umat Nabi Muhammad, tapi kamu menyalahi sunnahnya amat-amat banyak. Kamu buat benda yang haram, kamu tak bertaubat, kamu buat lalu benda yang dilarang oleh baginda. Tidak memadailah setakat selawat Nabi, Maulidur Rasul saja tak cukup. Kehidupan harian kita mesti bercontohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kamu mengatakan dunia ini di sisi Allah tidak ada nilai apa-apa, seperti dia ibaratkan seperti sebelah saja sayap lalat itu nilainya. Kamu kata begitu, tetapi kehidupan kamu keduniaan semuanya. Betul, kita sebutlah dunia dikilik, akhirat dijunjung. Mana akhirat lebih? Tapi yang berlaku, dunia apa dijunjung, dikilik semua sekali. Akhirat no comment. Yang keenamnya, kamu mengatakan kenikmatan dunia segalanya akan hilang, semua akan kamu tinggalkan. Rumah besar, pangkat besar, semua hilang. Sebab kamu nak bawa kain putih dengan sekeping papan dan sebagainya. Tapi kamu bekerja untuk dunia seolah-olah kamu lupa tentang kamu nak tinggalkan ini. Itu berlaku. Dan yang ketujuhnya, kamu mengatakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tidak ada nilai dunia dibanding akhirat. Tapi kamu mau utamakan dunia dalam kehidupan kamu mengatasi akhirat. Memang itu yang berlaku, 100% betul. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita berdoa kepada Tuhan dalam keadaan kita melakukan berlawanan daripada 7 elemen ini, kita nak doa kita dimakbulkan. Inilah masalahnya. Kalau kita tengok di zaman-zaman Nabi,
Nabi menghadapi berbagai-bagai peperangan, dia menang kesemuanya, 1-2 dia tewas. Itu pun tidak dalam kesalahan orang Islam. Macam peperangan yang dia kalah tu, peperangan apa, Badar ke Uhud? Badar Uhud ya. Uhud, saya pun suka keliru lah benda ni. Uhud, orang Islam ramai dalam peperangan itu. Mereka dah nampak dah orang kafir ni kalah, tapi mereka tak ikut cakap Nabi. Nabi kata jangan turun ambil. Mereka nak ambil harta rampasan mereka berada di atas bukit. Itu strategi saja orang musyrikin tu undur sekejap. Tapi para tentera Islam ni tak endahkan nasihat Nabi. Dia orang tu berluru-luru tu pergi ke bawah nak ambil harta rampasan tadi kerana dunia. Waktu tu ambush dibuat oleh musuh kalah. Sebab waktu tu nawaitunya nak ambil harta rampasan. Itu contohnya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, sebagai penutup saya minta maaf segala salah silap daripada saya ni. Selagi kita pisahkan berdoa dan berusaha ni sebagai satu package, kita tumpukan kepada doa sahaja, kita tak ambil lagi satu, maka hasil kita tak setara mana, maka kita menyalahkan Allah. Saya tak nafikan kebaikan doa segi peribadi. Kita berdoa kita tenang jiwa, saya mengakui begitu. Dan itu juga sebagai pelepasan tempat kita mengeluh yang terakhir kepada Allah. Kita berdoa sebenarnya. Kita tak nafikan begitu betul. Tapi ini doa-doa yang besar untuk perpaduan umat, untuk kekuatan umat, untuk kesihatan badan. Kesemua ini mesti selari dengan tingkah laku kita. Apa sebab tingkah laku ini penting? Tingkah laku ni sebagai hukum law of nature yang Tuhan telah buat. Sebab musabab. Nak sihat, kena makan makanan sihat. Kena ambil makanan beracun sepanjang masa, nak sihat terbalik. Yalah. Jadi Tuhan telah buat sistem alam ini. Kamu saja yang memilihnya untuk ambil yang mana. Tiba-tiba kita salah pilih, kita ambil yang tak betul dengan perintah Tuhan, dengan hukum alam yang Tuhan bagi. Sebab hukum alam juga sebahagian daripada ciptaan Allah, bukan sebahagian, memang itu kebanyakannya. Jadi kita buat berlawanan daripada hukum alam. Kita buat begini, jadi begini. Susahlah. Macam saya kata dulu, letak air yang boleh menghilangkan dahaga, letak segelas minyak yang putih, skala sama, boleh mematikan. Tiba kita sengaja mengambil air ni kerana kata Tuhan bagi. Kalau Tuhan nak bagi sihat, sihatlah. Minum air minyak ni. Boleh sampai ke? Oh, saya berdoa untuk sihat. Minumlah air ni, air minyak ni. Tu ni alih-alih sihir, bolehlah penjual-penjual ubat tepi jalan, bolehlah dia buat gitu. Tapi kita kalau nak buat macam tu juga, takkan kita termasuk orang magic-magic macam ini. Jadi pada kita buat berlawanan daripada hukum alam ini. Sebab hukum alam dalam dinamakan sebab musabab ini sebahagian daripada sunnah alam. Law of nature itu sunnah alam. Kita buat berlawanan daripada itu. Tiba-tiba kita berdoa untuk kebaikan, tiba-tiba yang kita buat semua kemusnahan. Tuhasul zahrul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Berbagai-bagai keburukan berlaku di dunia dan di laut, di darat, kerana perbuatan tengah tangan manusia sendiri. Tiba-tiba kita nak kebaikan. Inilah masalahnya. Saya selalu sebut apa yang jadi kepada negeri kita sekarang ni, hal inilah. Kerana kita mengamalkan dengan apa yang si Tanggang selalu sebut. Mengapa kita jadi begini? Kerana dagang lalu ditanakkan, kera di hutan disusui, anak di riba diletakkan, ayam mati kelaparan di kepuk padi, itik mati kehausan di air. Pernah dengar tak? Ini sloka si Tanggang sebelum merdeka lagi. Tahu makna ya? Tahu mana? Kalau kita macam itu kita buat, tiba-tiba kita nak, kita kuat, kita setakat bertempik saja, kita peribumi, kita ketuanan Melayu, tetapi perbuatan kita semua menjual Melayu. Tiba-tiba kita berdoa tak makbul, salah Tuhan. Inilah saya nak tafsirkan, ini bukan segi politiknya, tapi segi keagamaan, sikap itu tak betul dan salah. Jadi setakat itulah saja segi sebanyak perkongsian saya pada pagi ini. Yang salah itu kesemua saya, kelemahan saya sebagai manusia. Yang benar itu kalau ada kesemuanya daripada Allah. Dan ampunkanlah saya, maafkan saya sikit sebanyak itu dan berbagai kelemahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.